Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and salam sejahtera guys. Welcome back to your chemistry lesson. Okay kelas, hari ini kita akan teruskan dengan the second part of your 11.3. Kalau you guys masih ingat lagi dalam lesson yang sebelum ini, you all telah pun diajar tentang constitutional isomers. Hari ini kelas kita nak teruskan. Okay, dan to start today's lesson, kelas I'm going to show to you, okay kelas macam ni. Katakanlah kelas let's say kita ada 4 different coloured balls. Kita ada yang pertama, bola berwarna kuning, okay, dan this yellow coloured ball ini adalah kita nomborkan sebagai number 1 lah, ball number 1. And then kita ada red coloured, okay, ball, kita labelkan sebagai number 5. Okay, and then kita ada purple coloured ball, kita label sebagai ball number 4. Dan let's say kita ada yang terakhir, blue coloured ball, kita labelkan sebagai ball number 2. Okay, kelas. So right now kita ada 4 biji bola. Okay, so katakanlah sekarang ni kita susun 4 biji bola ini close together. Okay, kita susun dia rapat-rapat 4 biji bola ini. Yang pertama guys, kita boleh susun begini. Kan? Nampak tak dia punya kedudukan dia? Sekarang saya nak semua orang tengok dia punya kedudukan dia. In terms of the colours dan juga the numbers. Nampak tak guys? Sekarang kita ada 1, 2, 4, 5. Kan? Ataupun kita boleh susun macam mana? Kita boleh susun begini kelas. 2, 4, 5, 1. Kan? Ataupun kita boleh susun 4, 5, 5, 1, 2. Kan 4, 5, 1, 2 dia punya kedudukan nombor dia dan kedudukan warna dia, nampak tak? Purple, red, yellow, blue. Kan? Ataupun guys, kita boleh susun begini. Okey. Saya tahu apa saya nak cuba sampaikan ni, saya tunjukkan bola-bola ni kan. Macam ni kelas. Inilah dia apa yang you all belajar sebelum ini. Apa? Constitutional isomers. Nampak tak? Constitutional isomers. Okay, apa kaitan dia? Dia macam ni lah kelas. Kan kita dah bincang sebelum ni kan. Apa itu constitutional isomers? Isomers having the same molecular formula. Okay, kalau you guys tengok, keempat-empat arrangement ni kelas. Sekejap saya nomborkan. Okay, sekejap kelas. Okay, saya nomborkan. Katakanlah kita ada, ini kan, 1, 2, 3, 4 kan? Okay, nampak tak kelas? Keempat-empat ini adalah 4 different connectivity lah. Kalau in terms of isomers, kita ada bilangan atom yang sama. Nampak tak? Kalau you guys tengok, yang pertama, kita tetap ada satu kuning, satu biru, satu purple, satu merah. Sama juga dengan yang lain. Kan? Maksudnya bilangan atom tetap sama. Tetapi how the atoms are connected, okay, is different. Contohnya, kalau kita tengok yang pertama, kita ada yellow, blue, purple, red. And then yang kedua, kita ada blue, purple, red, yellow. Dan juga yang ketiga dan yang keempat. Nampak tak kelas? Itu dikatakan constitutional isomers. Maksud dia apa? Maksud dia, molecular formula sama, tetapi these compounds are differ in terms of the connectivity. Sama juga macam case ni guys. Nampak tak? Kita ada 4 connectivity yang berbeza. Nampak tak? Itu dikatakan constitutional isomers. Okay, recently kan, you guys baru saja bincang soalan ini. Ingat tak? Soalan tutorial 11.3 question number 1B. Kan soalan minta apa? Soalan minta you all lukis all of the constitutional isomers of this molecular formula kan? C5H12O. Kan? C5H12O. So apa yang kita akan dapat? Daripada this molecular formula guys, kita dapat lukis ada berapa? All together ada 14 kelas. There are 14 constitutional isomers with this molecular formula C5H12O. Nampak tak? So all of these 14, kalau kita tengok kan, semua ini 14 ni yang terdiri daripada 8 alcohols dan kita ada 6 ethers kat sini kan. So kesemua 14 ini, nampak tak? Dia mempunyai connectivity yang berbeza. Okay, maksudnya the way the atoms are connected ataupun the way the atoms are bonded together in the molecule is differ from one isomer to another isomer.
Nampak tak kelas? So that's why all of these 14 structures, all of these 14 compounds, ini yang kita sebut sebagai constitutional isomers. Itulah dia constitutional isomers. Kelas hari ini kita teruskan lagi dengan the second type of isomers. Okay, so kalau kita balik semula pada contoh 4 biji bola tadi guys. Okay, kali ni, guys tengok kita ada ini. Kita ada arrangement apa? Arrangement dia. Kita ada yellow, blue, purple, red. Kita ada 1, 2, 4, 5. Nampak? Ini satu arrangement kan? Okay. Saya nak tunjuk yang kedua. You guys tengok yang kedua. Siapa yang mata dia tajam, dia akan spot something yang berbeza. Saya nak tanya, adakah ini sama kelas? Tak. Apa yang tak sama? Nombor 2 terbalik. Lagi? Nombor 5 pun terbalik. Nampak tak? Kali ni kita ada apa kelas? Kita ada molecular formula sama. Nampak tak? Maksudnya ada satu biji bola kuning, satu biji bola biru, satu biji bola purple, satu biji bola merah. Kan? Dan connectivity sama tak? Connectivity sama. Kita ada yellow, blue, purple, red. Yang kedua pun yellow, blue, purple, red. Jadi maksudnya kali ni kelas, kita ada apa? Kita ada, kalau kita relate dengan isomers tadi, kali ni kita akan ada, these two are isomers. Ini isomers. Kenapa isomers? Sebab dua-dua ini mempunyai molecular formula yang sama. Dan kali ini kelas, connectivity sama. Nampak tak? The way the atoms are bonded juga sama. Kita ada yellow, blue, purple, red. Yang kedua pun yellow, blue, purple, red. Tapi apa yang berbeza kelas? Yang berbeza adalah arrangement in space. Arrangement in space. Susunan di dalam ruang itu yang berbeza. Nampak tak guys? So inilah dia apa yang disebut sebagai stereoisomers. Nampak berbeza dengan constitutional. Constitutional isomers memang totally different connectivity. Tetapi kalau stereoisomers guys, dia akan mempunyai connectivity yang sama tetapi differ in terms of the arrangement in space. Kita apa? Kita tengok contoh. Contohnya kelas So katakanlah let's say here kita ada this molecular formula C6H12. Dan you all pun tahu kan C6H12 ni kalau ikut general formula kita akan ada CnH2n. So which class of compound yang akan ada this molecular formula, this general formula class? Kita akan ada alkene. Remember? Kan alkene kan? CnH2n. Okay, contoh dia. You guys kalau lukis kita akan ada ini kelas. 3-methyl 2-pentene. Okay, bila kita lukis guys, bila kita lukis this 3-methyl 2-pentene, kita boleh lukis yang pertama macam ni. Nanti saya akan cerita kenapa structure dia begini. Nampak kalau kita check, nampak tak guys? Kita akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nampak carbon ada 6. Kan? Hidrogen berapa? 3 campur 3, 6, 6 campur 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi carbon ada 12. Hydrogen ada 12. Okay, jadi that's why C6H12. Okay, ini adalah 3-methyl 2-pentene. Okay, kelas. Satu lagi structure, kita boleh lukis begini. Nampak tak? Okay, sekarang ni cuba you all perhatikan. In terms of the connectivity, sama ke berbeza dua ni kelas? Sama atau berbeza? Beza. Connectivity berbeza? Are you sure? Sama. Sama. Okay, macam mana kita nak tahu macam mana kita nak tahu connectivity sama? Ingat lagi tak saya dah bagi tahu sebelum ni kan? Kita buat numbering. Buat numbering kelas. So bila kita buat numbering, kita akan start number daripada kalau structure yang pertama katanya structure number 1, ini structure number 2 kan. So kita akan start number from the top here. Okay, kenapa kita start daripada atas untuk structure 1? Sebab ingat lagi kan, bila ada functional group, kita kena assign the lowest number as possible. So dalam alkene, the functional group is carbon-carbon double bond. So kita kena assign this carbon-carbon double bond the lowest number as possible. Kan, jadi kalau ikut kat sini, the longest carbon chain mana? Inilah the longest carbon chain class. See, the longest carbon chain. Sama juga kalau kita tengok structure number 2. Nampak? Structure number 2, this is the longest carbon chain. Dan kalau kita tengok,
in terms of the number of carbon atoms, nampak tak? 1, 2, 3, 4, 5. Sama juga dengan structure number 2 kan? 1, 2, 3, 4, 5. So for both of these structures mempunyai same longest carbon chain. Dan apa lagi kelas? Same position of carbon-carbon double bond. Ini dia structure number 1, dia dekat carbon-carbon double bond berada pada carbon number 2, carbon number 3. Same goes to structure number 2. Carbon-carbon double bond juga berada pada carbon number 2, carbon number 3. Nampak tak guys? Okay. And then, apa lagi? Kita tengok, dia punya connectivity sama, nampak tak? Dekat carbon number 3 ada apa? Dekat carbon number 3 ada methyl. Structure number 2 pun sama. Dekat carbon number 3 juga ada methyl. Jadi maksud dia guys, these two structures mempunyai connectivity yang sama. Macam tadilah, macam contoh bola tadi kan. Previous slide tadi kan. Kita ada susunan dia sama. Tapi apa yang membezakan dia kelas? Siapa nampak? Apa yang beza antara structure 1 dan structure 2 ni? Siapa nampak? Bezanya adalah perhatikan kedudukan methyl ini kat mana kelas. Structure number 1, both of the methyl groups ni berada on the same side. Nampak? On the same side. Dua-dua dekat atas. Kan? Structure number 2, satu dekat sebelah atas, satu lagi methyl dekat bawah. Jadi sebenarnya guys, these two structures ataupun these two compounds, walaupun dua-dua ni adalah 3-methyl-2-pentene, tapi kedua-dua ini adalah different. Berbeza kelas. Sebab apa? Sebab arrangement in space is different. Arrangement in space is different. Ini yang dikatakan stereoisomers tadi. Maksudnya susunan connectivity sama, molecular formula sama, same molecular formula, same connectivity, tetapi different arrangement in space. Nampak tak guys? Jadi that's why ini satu contoh lah. Ini satu contoh yang dikatakan stereoisomers. Okay, another example of stereoisomers guys. Cuba you all tengok yang ini pula. Kita ada C4H10O. So untuk C4H10O, let's say kalau kita draw, you guys boleh lukis ini, 2-butanol. Okay, 2-butanol, kalau kita lukiskan 2-butanol, let's say kita menggunakan 3D formula, kita akan dapat macam ni, satu. Okay, satu lagi guys, macam ni. Okay, nampak tak? Kalau kita guys tengok, ni sir macam sama je sir. Yes, memang sama sebab kalau you guys tengok, dua-dua ini adalah same connectivity. Nampak tak guys? Dia ada chiral carbon. Kan you guys ada ajarkan chiral carbon kan? So ini chiral carbon, dia ada, sini pun ada chiral carbon. Nampak tak? Chiral carbon terikat dengan apa? Terikat dengan methyl, ethyl, hydroxyl, hydrogen. Ini pun sama. This chiral carbon terikat dengan methyl, ethyl, hydroxyl, hydrogen. So that's why these two structures of 2-butanol, okay, adalah kita katakan apa kelas? Mempunyai same connectivity. Kan? Same connectivity. Dan kalau you all tengok, katalah ini structure number 1, ini structure number 2 pula kan? Okay, kalau you guys tengok pula, structure 1 and structure 2 here, dia seolah-olah macam apa tau guys? Dia seolah-olah macam mirror image to each other. Nampak tak? Jadi structure 2 adalah mirror image to structure 1, structure 1 adalah mirror image to structure 2. Nampak kelas kalau tak nampak nanti kena letak cermin kat tengah-tengah tu. You guys akan nampak kan? Dia adalah mirror image. Mirror image to each other. And guys, kalau you tahu, kedua-dua ni sebenarnya walaupun nampak macam sama, tapi these two are different compounds kelas. Kenapa saya kata these two are different compounds? Sebab these two adalah stereoisomers. Kenapa stereoisomers? Same molecular formula, same connectivity, tetapi berbeza apa? Berbeza arrangement in space. Nampak tak? Ini tak sama ni. Dari segi arrangement tak sama kelas dalam ruang. The arrangement of the molecule is different. Okay, so this is another type of stereoisomers, guys. Jadi basically, so itulah kelas apa you all akan diajar dalam this lesson. Kita akan fokus pada apa yang disebut sebagai stereoisomers. Nampak tak berbeza dengan constitutional? Constitutional isomers are totally different connectivity. Same molecular formula tetapi different connectivity. The way the atoms are bonded are different. Tapi kalau stereoisomers, nampak same molecular formula, same connectivity ataupun the way the atoms are bonded adalah sama untuk kedua-dua structures, tetapi yang beza dia apa kelas? Yang bezanya adalah arrangement
of the molecule ataupun arrangement of the atoms in the molecule in space is different. Okay, so that is what we call stereoisomers. So itulah apa yang you guys akan diajar hari ini. Okay, kelas. Berkenaan dengan stereoisomers ni, now let's look at the definition. What are stereoisomers? Okay, dan ini saya nak you all dengar betul-betul. Dengar betul-betul dan fahamkan betul-betul. Okay, ingat guys, constitutional isomers boleh jadi banyak. Boleh jadi 2, 3, 4, 5, 10, 20, mungkin 50 kalau ada kan. Dia boleh jadi banyak. Tapi guys ingat, stereoisomers always comes in pairs. Dia adalah sepasang. Sebab tu dapat nama stereo ni guys. Itu maksud stereo. Kan? Ingat kan? Selalu kalau kita sebut stereo, kita akan ingat sound system kan? Normally kalau sound system yang stereo, dia akan ada apa? Dia akan ada left speaker, dia akan ada right speaker. Nampak tak guys? Itu maksud stereo. Stereoisomers. Isomers yang a pair of isomers. So that's why bila kita nak define these stereoisomers, kita kena define dia sebagai apa? Kita kena define dia yang pertama, it is a pair of isomers. Dia adalah sepasang isomers. Macam contoh saya tunjukkan pada you all tadi kan. Nampak tak? Dia sepasang kan? Dua, kat bawah tu pun contoh dua juga kan. So it comes in pairs. Dia mesti sepasang. Kalau constitutional isomer itu boleh banyak. Okay, dan this pair of isomers mempunyai apa? Dia mempunyai same structure ataupun same molecular formula, same structure, same connectivity. Guys, tetapi berbeza apa? But differ in the arrangement of their atoms in space. Susunan atom itu berbeza. Ada dua, ada sepasang ada dua kan. So mungkin satu tu dia punya atom ni dekat atas, satu lagi atom ni disusun dekat bawah. Itu dikatakan differ in the arrangement of their atoms in space, di dalam ruang. Sebab apa? You guys dah belajar kan, molekul ini adalah berbentuk 3-dimensional. Okay, itu yang you guys dah belajar dalam sem lepas tu kan. Kita ada pelbagai bentuk molekul kan. Kita ada tetrahedral, kita ada octahedral, kita ada trigonal planar, tu semualah yang you guys dah belajar last semester tu. Sebab apa? Sebab molekul dia berbentuk 3-dimensional. Sebab 3-dimensional, bila apa ni, kedudukan atom itu berbeza, dia akan mempengaruhi arrangement dia di dalam space. Okay, kelas jadi itulah dia. Dikatakan the definition of stereoisomers. A pair of isomers, saya ulang balik with the same structure ataupun same molecular formula ataupun same connectivity but differ in the arrangement of their atoms in space. Okay, dan di stereoisomers class kita boleh categorizekan ataupun kita boleh kelaskan dia kepada dua jenis, into two types. There are two types of stereoisomers. Yang pertama kita ada apa kelas? Yang pertama kita akan ada diastereomer. Bukan dia Kita sebut dia pula, diastereomer, bukan dia. Dia diastereomers. Kita diastereomers. That is the first. And second guys, kita akan ada enantiomers. Enantio, bukan enantio. Kerana ada yang sebut enantio, bukan enantiomer, enantiomer. Okay, enantiomers. So these two guys are the two types of stereoisomers. Okay, right. So saya sebut ni tadi stereoisomers, kita tahu stereoisomers ada dua jenis kan. Kita ada enantiomers dan kita ada diastereomers. Okay, so apa yang membezakan antara these two types of stereoisomers? Plus dia macam ni. Enantiomers adalah mirror images to each other. Ingat lagi kan kita tahu tadi, stereoisomer ni kan dia wujud secara berpasangan kan? A pair. Dia wujud secara berpasangan. Okay, kalau a pair of enantiomers, guys, a pair of enantiomers, so this pair, kedua-dua molekul, kedua-dua structure itu adalah mirror image to one another. Contohnya A adalah mirror image of B, B adalah mirror image of A. So that is enantiomers. Okay, tak apa. Ini nanti saya akan bincang lagi lah dengan detail tentang what are enantiomers. Okay, right. And guys, kalau diastereomers juga it comes in pairs, a pair of diastereomers. Apa yang beza dengan enantiomers? Diastereomers, the pair ataupun
katalah A dan B tu, so these two adalah non-mirror image to each other. Non-mirror image. So kalau non-mirror image, itu adalah diastereomers. Tapi kalau the two a pair tu, yang dua-dua dalam pasangan itu adalah mirror image to one another, okay, so itu adalah enantiomers. Nampak tak guys? Itu beza antara enantiomers dengan diastereomers. Okay, you all okay? Respon sikit, you all okay ke tidak? Okay tak kelas? Boleh everyone? Okay, sir. Boleh, sir. Okay. Boleh, sir. Takut banyak sangat ni kan dah pening. Banyak stereoisomer, enantiomer, diastereomer, constitutional isomer kan. Okay. Okay, alhamdulillah semua masih lagi okay. Alright. Okay, kita tengok contoh. Enantiomers yang you all akan belajar adalah inilah dia kelas. Inilah yang mirror image tadi. Dan kalau you nak tahu nama lain bagi enantiomers ini, dia juga dikenali sebagai optical isomers. Tak apa, nanti bila you guys saya masuk dalam this part nanti tentang enantiomers, nanti saya akan explain apa yang dimaksudkan dengan optical isomers. Kenapa optical? Adakah dia ada kaitan dengan optik ke apa ke kan? Nanti itu nanti. Bukan hari ni hari ni saya nak fokus ini dulu kelas. Bukan hari ni lah, maksudnya this lesson. In this lesson saya nak fokus ini dulu tentang diastereomers. Okay, so untuk diastereomers, okay, ataupun this yang what we call as non-mirror image stereoisomers ni, okay kelas, dia ada beberapa jenis. Cuma dalam your syllabus, you all akan belajar ini sahaja. Guys, you all akan belajar ini sahaja. Apa? Yang dikenali sebagai cis-trans isomer. Cis-trans isomer ataupun also known as geometrical isomer, geometric isomer. So your syllabus ini saja. Actually dia ada lagi contoh-contoh diastereomers yang lain, cuma itu tidak, kita katakan not covered in your syllabus. Tak ada dalam your syllabus. Your syllabus is just cis-trans isomer sahaja. Okay kelas. Jadi hari ni dalam this lesson ni, waktu ni right now, kita akan fokus ini dulu Kita akan tengok tentang apa itu diastereomers dan kita akan tengok tentang apa itu cis-trans isomer. Okay? Alright. Okay. So sebelum kita pergi pada diastereomers, so kita balik semula pada this contoh yang saya dah bagi pada you all tadi kan. Okay. Siapa boleh bagi tahu saya antara dua pasangan ini mana enantiomers, mana yang dikatakan sebagai diastereomers? Okay, saya nak tanya dulu. Enantiomers. Mana diastereomers. Mana satu diastereomers, guys? Ingat diastereomers apa? Yang kiri. Yang kiri. Yang first. Yang first. Maksud the first pair. The first pair. Okay, siapa yang kata the first pair adalah diastereomers? You are correct. Betul. Okay. Kenapa these two ataupun 2,3-methyl-2-pentene ini, kan, these two adalah a pair of diastereomers? Sebab apa kelas? Sebab these two are non-mirror image to each other. Nampak tak? Faham Sekarang ni katakanlah kelas saya labelkan ini structure 1. Ini structure number 2. Okay, sekarang kita tahu 1 and 2, both of these are stereoisomers of 3-methyl-2-pentene. Ingat both of these adalah stereoisomers of 3-methyl-2-pentene. Tetapi apa hubungan antara dua ini kelas? So this structure 1 and structure 2, so these two are a pair of diastereomers. Kenapa? Because both of these are non-mirror images. Dia bukan mirror image to each other. Kalau siapa yang tak nampak, cuba you letak cermin kat tengah ni. Cuba tengok, adakah ini mirror image dia? Adakah ini mirror image dia? Tak kan? Kalau tak nampak, kena letak cermin. Okay, baru you guys akan nampak. Okay kelas So that's why these two adalah a pair of diastereomers. You guys kena tahu. Structure 1, stereoisomer. Structure 2 pula stereoisomer. Cuma apa hubungan antara dua ni? So these two adalah a pair of diastereomers. Ataupun nanti saya akan ajarlah. Actually dia adalah cis-trans isomers. Nanti saya beritahu kenapa cis, kenapa trans. Mana satu cis, mana satu trans. Itu kejap lagi kelas. Okay, dan yang kedua, the second pair here guys. Kalau you guys tengok, so these two, katalah ini structure 3, ini structure 4 kan.
Okay, structure 3 and structure 4, kalau you guys tengok, these two are mirror images to one another. 3 adalah mirror image of 4, 4 adalah mirror image of 3. Jadi sekarang kita tahu, since these two adalah mirror images to each other, so guys, this pair actually adalah a pair of enantiomers. Enantiomers. Nampak kelas tak apa, nanti kita akan tengok apa syarat-syarat untuk molekul yang boleh exhibit this enantiomers. Dia ada requirement dia. Dia bukan semua molekul kelas boleh jadi enantiomers ni. Dia ada syarat-syarat dia. So nanti itu kita akan tengok kemudian. Okay, right. So untuk lesson kita sekarang ni, so saya nak fokus dulu tentang this class. Kita tengok dulu tentang diastereomers. Okay, diastereomers. Alright. Jadi macam ni. Ingat saya ulang balik. What are diastereomers? So diastereomers are stereoisomers which are not mirror images of each other. Itu diastereomers. Okay, kelas Right. So class of diastereomers yang saya dah bagi tahu tadi lah. Okay, kita ada yang you all dalam yang covered in your syllabus cuma ini saja yang you all akan belajar cis-trans isomers. Actually dia ada lagi. Tapi tak apalah, yang ni you guys tak payah fokus lah. Kita fokus pada cis-trans isomers sahaja. Okay, kelas So itulah apa yang kita akan tengok seterusnya. Apakah pula cis-trans isomers? Dia macam ni. Cis-trans isomers, okay, are also known as geometric isomers. Yang saya dah bagi tahu tadi kan, nama lain dia lah. Nama lain bagi cis-trans isomers ini adalah geometric isomers. Okay, dia macam ni kelas. Untuk cis-trans isomers ini, hanya berlaku pada 2 classes of compound sahaja. Kelas, ingat. These cis-trans isomers hanya wujud ataupun kita katakan dia hanya boleh berlaku pada 2 classes of compound sahaja. So what are those 2? Kita ada yang pertama in alkenes dan yang kedua guys in cyclic compound. Tahu kan cyclic compound? Compound yang berbentuk ring. Yang ada ring. Tak kisahlah ring bentuk square ke, bentuk triangle ke ataupun bentuk pentagon, hexagon, yang penting dia berbentuk gelang, berbentuk ring. So hanya berlaku dekat 2 ni saja kelas. Alkenes, cyclic compound. Okay? Right. Dan kalau kita tengok kan, apa beza antara cis dengan trans? Okay, kan saya dah beritahu tadi kan, ini kan stereoisomer. Dan kita tahu diastereomer, dia akan ada sepasang. Kan, jadi maksud dia, 2 tu, kalau satu itu cis, satu lagi trans. Itu maksud cis-trans. Dia tak akan dua-dua cis, tak boleh. Dia tak boleh dua-dua trans. Dia akan ada satu cis, satu lagi akan jadi trans isomer. Okay, so apa itu cis, apa itu trans kan? Dia macam ni. Kalau cis isomers, guys, cis isomer, apa maksud cis ni? So cis ini maksud dia, apa ni, nampak? Okay. Dia punya groups being on the same side. Tapi nanti kita tengok contoh lah. Hopefully you guys lebih nampak lah kalau you guys tengok contoh. Tetapi kalau trans isomer guys, dekat mana? Dia punya group itu adalah opposite side. Okay, opposite side. Dekat mana berlaku ini? Ini kalau dalam contoh dalam alkene lah. Dekat carbon-carbon double bond. Okay, kita terus pergi pada example lah. Baru you guys boleh nampak dengan lebih jelas lah. Okay. Kan tadi saya dah bagi tahu. Cis-trans isomer ini hanya akan wujud pada 2 classes of compound kan, 2 saja kan, kita ada alkene dan juga cyclic. Okay guys, basically apa syarat-syarat dia? Apa syarat-syarat dia tahu supaya yang akan menyebabkan sama ada alkene ataupun cyclic compound tadi akan berlaku, akan berlakunya ataupun akan wujudnya di cis-trans isomerism. Tapi guys jangan salah faham. Walaupun tadi saya bagi tahu cis-trans isomers boleh berlaku pada alkene kan? Tapi you guys kena ingat, tak semua alkene, guys, tak semua alkene boleh menunjukkan di cis-trans isomerism. Dia boleh berlaku pada alkene, tapi tak semua alkene yang akan ada cis-trans isomers. That's why saya nak tunjukkan kepada you all sekarang ni, apa syarat-syarat dia. Apa requirements dia untuk suatu molekul itu akan exhibit ataupun akan ada akan berlakunya di cis-trans isomerism. Basically guys, ada 2 requirements. Ada 2 syarat. Okay, let's look at the first requirement. Yang pertama guys. Yang pertama, the requirement dia, okay, compound tersebut mestilah berlakunya restricted rotation of a carbon-carbon double bond. Okay, in alkenes ataupun
carbon-carbon single bond in a cyclic compound. Okay. Apa maksud restricted rotation macam ni kelas? Okay, sekejap Tak tahu lah, you guys boleh nampak tak dekat screen sekarang ni. Okay, so guys, katakanlah macam ni. Sekejap, saya keluar daripada presentation ni kejap. Sebab saya nak you all faham apa maksud restricted rotation ni. Okay, kelas. Dia macam ni Okay. Boleh nampak tak dekat kamera? Nampak kan? Okay, kata guys, katakanlah ini adalah pen ini mewakili bonding lah. Okay, sekarang ni katalah kita ada single bond. Kalau single bond kelas, contohnya macam alkane. Alkane, dia boleh berlaku free rotation. Maksud sebelah kiri, sebelah kanan dia boleh rotate. Dia boleh rotate. Freely, dia berlaku free rotation. Tapi let's say, kalau kita ada double bond like this. Kan guys, kita ada double bond. Katalah sebelah tangan kiri saya adalah ada satu atom A. Okay, kat sebelah kanan ni ada atom B. So boleh tak guys kita nak rotate sebelah aja? Boleh tak rotate sebelah aja? Sama ada sebelah kiri atau sebelah kanan? Is it possible? Bila ada double bond? Tak boleh kan? Bila ada double bond, dia tak boleh rotate freely. Guys, dia tak boleh berlaku free rotation. Kalau kita pusing sebelah aja, apa jadi pada double bond ni? Double bond ni akan tak boleh, dia akan menghalang untuk berlakunya free rotation. Tapi kalau single bond tak ada masalah, dia boleh berlaku free rotation like this. Tapi kalau double bond guys, sebab itu kita katakan dia tidak boleh berlaku free rotation ataupun what we call as restricted rotation. Sama juga kelas dengan apa? Dalam cyclic structure. Sekejap, saya nak guna contoh apa pula untuk cyclic structure ni. Sekejap kelas. Okey. Nampak besar sangat ke? Boleh nampak tak? Okay, saya ke belakang sikit. Okay, katakanlah sekarang ni, saya memegang satu cyclic structure lah. Okay, alamak, sebab saya pakai background, dia tak nampak pula kertas tu. Okay, kelas, tak apalah. Katakanlah, kelas saya guna jari lah senang. Okay, katakanlah kita ada suatu ring. Okay, satu ring, let's say berbentuk square lah. Bentuk square macam ni. Ataupun, 4 segi 4 ni kan, bentuk segi 4 sama ni kan. Okey, satu ring bentuk ni. Katakan guys, kita nak rotate sebelah saja ring ni, boleh tak? Kita nak kekalkan sebelah tapi kita nak rotate sebelah je. Tak boleh. Sebab apa? Bila kita cuba rotate sebelah je, apa akan jadi pada bentuk ring tersebut? Bentuk ring tersebut akan twisted, terbelit macam tu kan? Tak boleh. Tu dia katakan bila cyclic structure juga tidak boleh berlaku free rotation. Maksud dia, kita tak boleh rotate salah satu. Kalau you nak rotate, kita kena rotate the whole molecule. Itu kita boleh rotate. Tapi dia tak boleh rotate one-sided saja tak boleh. Guys, itu dikatakan statement yang pertama tadi. Ataupun the first requirement tadi guys. Apa yang disebut sebagai restricted rotation ini. Ini katakan restricted rotation ni kelas. Restricted rotation, putaran terhalang. Putaran terhalang. Okay, of a carbon-carbon double bond dalam alkene atau carbon-carbon single bond di dalam cyclic compound. Okay, kelas this is the first requirement. Okay, yang kedua. Syarat yang kedua untuk berlaku cis-trans isomers. Okay, syarat yang kedua adalah ini dia kelas. Each carbon atom of a site of restricted rotation mestilah mempunyai two different groups attached to it. Faham tak? Maksud dia macam ni. Katakanlah kita ada carbon-carbon double bond kan? Like this. Okay, sekarang kita tahu. Syarat yang pertama, ni. Nampak tak? Ada carbon-carbon double bond. Jadi, itu syarat yang pertama. Dia akan berlaku restricted rotation. Tapi syarat yang pertama tak cukup kelas. Dia kena fulfill juga the second requirement. Ingat dua syarat ni bukan kita boleh pilih tak? Bukan pilih salah satu. No, dia mesti fulfill these two requirements. Kadang-kadang ada molekul, dia syarat pertama okey, dia ada double bond. Tapi masalahnya, dia tak fulfill syarat yang kedua. Okey, contoh dia macam ni kelas. Okay, kalau kita tengok syarat yang kedua apa? Setiap carbon atom dekat restricted rotation carbon. Mana? Ini dalam kes alkene, so this is the site. Yang dikatakan restricted rotation site tadi. So syarat dia macam ni tahu kelas. Untuk wujudnya cis-trans, okay, this carbon yang involved dalam double bond ini mesti bonded to two different groups of atom like this.
Kalau atas ini A, bawah ini B, sama juga sebelah sini kan. Katakanlah ini C, katakanlah ini D. Nampak tak? A dengan B berbeza kan? Kan, this carbon juga, it is bonded to two different group of atoms, nampak tak? So kalau kes macam ni, boleh. Ataupun kita katakan dia akan wujud, dia akan ada cis-trans isomers. Yang tak boleh apa kelas? Yang tak boleh, contohnya macam ni. Okay. Sebelah sini ada 2A. Walaupun sebelah sini CD, nampak? Okay, carbon yang ni, katalah ini carbon number 1, ni carbon number 2 kan? So carbon number 1 okay. Dua-dua berbeza. Bonded to carbon pada carbon-carbon double bond. Tapi pada carbon number 2, nampak tak guys? Ada dua atom yang sama. Ataupun dua group of atoms yang sama bonded to the same carbon of the carbon-carbon double bond. So in this case guys, walaupun this compound ada carbon-carbon double bond, tetapi dia tak fulfill syarat yang kedua. Nampak tak kelas? Dia tak fulfill syarat yang kedua. So that's why dia tidak akan berlaku cis-trans isomerism. Okay, contoh lain, saja saya nak uji nak tengok you all nampak tak? Kalau macam ni kelas, ada tak cis-trans isomers? Wujud tak cis-trans isomers? Okay, this carbon bonded dengan A dengan B. Carbon number 2 pun bonded dengan A dengan B. Akan berlaku tak cis-trans isomerism? Berlaku. Yes, jawapannya ada. Jangan salah faham. Betul kalau kita kat sini, sir, ini A sebelah kanan, A sebelah kiri pun A. Ya. Tengok balik pada syarat dia apa? Syarat dia, carbon yang terlibat dalam double bond tidak boleh bonded dengan atom yang sama. Tapi kalau sebelah-sebelah sama, it's okay. Guys, kalau sebelah-sebelah bersebelahan sama, tak ada masalah. Yang tak boleh, carbon yang sama dalam carbon-carbon double bond tu terikat dengan dua yang sama. Itu tak boleh. Maksudnya itu tidak akan berlakunya cis-trans isomerism. Kelas ini untuk contoh alkin lah. Sama juga kalau kita tengok contoh cyclic. Kalau untuk cyclic structure, for example, saya guna contoh yang simple je kat sini. Katalah saya ambil, kita ada let's say cyclobutane kat sini kan. Okay, cyclobutane. Katakanlah sebelah sini dan sebelah sini kan. Sini katalah let's say dia bonded dengan A, bonded dengan B. Ini dia bonded dengan A, dia bonded dengan B. Nampak tak kelas? Yang pertama, boleh tak dia berlaku cis-trans isomer? Syarat pertama dah lulus. Dia dah lulus dengan jayanya syarat yang pertama. Sebab apa? Sebab cyclic compound. Remember, cyclic compound tidak boleh berlaku tidak boleh berlaku free rotation. Okay. Syarat yang kedua pula guys, cuba you guys tengok. This carbon dengan this carbon. Nampak tak? This carbon bonded dengan A dengan B. Ini pun dengan A dengan B. Nampak tak? Carbon yang sama dalam ring tetapi bonded to two different atoms ataupun group of atoms. So maksudnya this compound ataupun this structure dia akan ada pasangan cis-trans isomers. Okay, yang tak bolehnya macam ni. Guys, yang tak boleh macam ni. Contohnya sebelah sini dua-dua A ataupun dekat sini dua-dua adalah B. So ini tak ada. Ini tidak akan berlaku cis-trans isomers untuk cyclic structure guys. Okay. So I hope everybody clear tentang these two requirements. Okay, jadi kelas, sebenarnya kalau nak tahu kan, this requirement ini, sebenarnya inilah jawapan dia. Jawapan untuk apa? Jawapan untuk your tutorial 11.3. Cuba you tengok question number 2A. Nanti boleh tengok question number 2A. So inilah jawapan dia kelas. Sebab soalan tanya kan, apa requirement untuk suatu compound exhibit menunjukkan cis-trans isomerism. So these are the two requirements kelas. Okay. Alright, kita teruskan. Okay, kita tengok contoh. It's better kita tengok contoh. Okay, yang pertama kelas. Kita nak tengok contoh cis-trans isomers di dalam carbon-carbon double bond dalam alkin. Okay, so here saya menggunakan contoh ini kelas. Saya menggunakan contoh 2-butene. 2-butene. So this is dia punya condensed structure. Condensed structure untuk 2-butene. Okay. Kelas, satu tips yang saya nak share dengan you all.
apabila kita nak melukis cis trans isomers, cis trans isomers untuk alkin. Okay, untuk alkin, you all kena gunakan satu structure like this. Kelas kita always begins with this structure. Macam ni. Kelas, buat macam ni dulu. Ini macam dia punya template lah. Dia punya template dia kan. Okey, saya selalu kalau dengan student saya, saya suka akan kata ini disebut sebagai butterfly structure. Kenapa saya sebut butterfly kan? Dia macam ni. Kalau guys tengok kan macam butterfly ni. Ini dia punya kepak dia, the wings. Kan? Ini badan dia kan. See? Kan macam butterfly tu. Tu saya kata ni butterfly structure. Tapi dalam dia tak ada istilah butterfly structure, ini saya saja je sebut. Dia adalah macam bentuk butterfly lah. Supaya you senang nak ingat kan. So ingat guys, untuk alkin kita akan lukis macam tu dulu. Kan contohnya kan kita ada 2-butene kan. So 2-butene, okay, kita buat macam ni. Okay. Sekarang ni kita cuba buat, kita tengok daripada structure. Dalam structure, bila kita buat numbering, daripada kiri kanan sama je. Contohnya, kalau you nomborkan daripada kiri, 1, 2, 3, 4. Daripada kanan pun sama juga. 1, 2, 3, 4. Maksudnya, carbon-carbon double bond masih berada pada carbon number 2, carbon number 3. Jadi maksud dia apa kelas? Maksud dia, dalam structure ni, this carbon-carbon double bond adalah carbon nombor berapa? Carbon nombor 2, carbon nombor 3. Dia akan jadi macam tu. Jadi kalau ini carbon number 2, ini carbon number 3, dekat sini akan ada carbon nombor berapa? Carbon number 1. Kan? Jadi 1, 2, 3, so carbon number 4 nak letak kat mana? Itu yang kita tengoklah. Kalau you letak dekat atas, macam ni, nampak tak kelas? Apa yang berlaku kat sini? Kita akan ada 2 methyl on the same side. Nampak tak? 2 methyl on the same side. Kalau you letak methyl satu ni dekat bawah, kita akan ada methyl on the opposite side. Nampak tak? Satu tadi same side, satu lagi opposite side. Jadi kita akan ada 2 different structures. So that's why class, kalau kita tengok kan. Sebab tu bila kita lukis untuk 2-butene, you guys akan dapat 2 structures. Yang pertama is this. Dan yang kedua adalah ini. Apa beza dia? Ingat kelas, kalau kita ada on the same side like this, kita ada 2 group ataupun 2 functional group ataupun mungkin alkyl yang sama ataupun functional group on the same side, so ini kita sebut sebagai cis structure. Dalam kes ini apa? Kita ada methyl group on the same side. Ingat, on the same side, bukan on the same carbon. Kalau on the same carbon, takkan ada cis trans isomer. Dia on the same side is okay. So ini adalah cis. Cis ataupun kalau kita namakan, nampak namanya akan jadi cis 2-butene. Guys, ini cis 2-butene. Kalau trans, trans isomer dia, you guys just letak dia adalah opposite side. Macam ni kan? Kalau opposite side, so ini adalah what we call as trans isomer. Ataupun dalam kes ini kita akan ada trans 2-butene. Okay, dapat tak kelas? Itu beza antara cis dan trans isomer. Dan kita tahulah sekarang ni 2-butene akan exist as a pair of cis trans isomer. Nampak tak? So dia akan ada sepasang cis trans isomer kelas. Itu dia katakan cis trans isomer. Okay. Alright. Seterusnya kita tengok pula contoh yang lain. 3-methyl-2-pentene. Okay, cuba kita lukiskan dulu apa? Dia punya condensed structure guys. Jadi kalau pentene ada berapa carbon? 5 kan? Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Okay, sekarang ni kalau guys tengok 2-pentene apa maksud? 2-pentene ni maksud dia carbon-carbon double bond bermula pada carbon number 2. Jadi katakanlah ini carbon number 1, carbon number 2, carbon number 3, number 4, number 5. Maksudnya pada carbon number 2 ada dan carbon number 3 ada carbon-carbon double bond. Okay, and then 3-methyl. Inilah IUPAC name kelas. Ni IUPAC name nampak bila IUPAC name ni dia systematic. Maksudnya bila kita baca nama tu, kita boleh lukis structure tu dengan mudah. Nampak tak? Okay, so kalau 3-methyl maksud dia apa? Pada carbon number 3. Mana carbon number 3? 1, 2, 3. Carbon number 3 ada 1 methyl. Nampak tak guys? So kalau kita lengkapkan structure ni, kita akan ada CH3, okay, CH2,
Okay, dekat sini kita ada CH3 and then here kita ada CH, kita ada CH3. Nampak tak kelas? So inilah dia. The structure of 3-methyl 2-pentene. So right now kita nak buat apa? Kita nak lukis, kita nak kenal pasti kan ada atau tak ada cis-trans isomers kan? Okay, untuk this 3-methyl 2-pentene, dia macam mana cara dia kelas? Kita akan lukis butterfly structure tadi. Jadi bila you all lukis, kita akan dapat yang pertama macam ni. Okay. Dan yang kedua macam ni. Okay guys, katakanlah ini saya labelkan structure A. So ini structure B. Mana satu cis isomer kelas? A or B? A. Yes, so A adalah cis isomer. Okay kelas, sebab you all pun belum belajar lagi kan nomenclature penamaan. Jadi bila kita nak identify, ingat tahu bila you guys dah lukis cis-trans isomers, pastikan lepas dah lukis, sila labelkan mana satu cis, mana satu trans. Okay, walaupun you guys tak belajar lagi nomenclature, tak apa. You guys just tulis macam ni saja. Kalau ini adalah cis, you guys just labelkan sebagai cis isomer. So ini adalah trans isomer. Labelkan macam tu. Kalau tak tahu nama lah. Macam ni kan kita dah tahu nama dia apa kan? 3-methyl 2-pentene. You guys labelkan lah. Maksudnya ini adalah cis 3-methyl 2-pentene. Ini pula adalah trans 3-methyl 2-pentene. Tapi untuk peringkat awal ni just labelkan macam ni pun dah okey. The cis isomer, trans isomer. Jadi nampak tak? Kita akan ada a pair of cis trans isomer untuk 3-methyl 2-pentene class. Okey. Alright, seterusnya kelas kita ada untuk cyclic pula. Kita tengok pula macam mana nak melukis untuk cis-trans isomers untuk cyclic compound. Okay, so here I'm using this example class. Kita ada 1,2 dimethyl cyclohexane. So cyclohexane bentuk apa? Bentuk hexagon. Guys, ni hexagonal shape. Okay. Kita tahu cyclohexane ada berapa karbon? 6 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, and then kita ada apa guys? Kita ada pada carbon number 1, pada carbon number 2 ada dimethyl. Dimethyl means pada carbon number 1 ada methyl, pada carbon number 2 juga ada methyl. So kalau kita lukiskan dekat structure ni, macam ni 1, 2. Ni apa ni kelas? Ni structure apa ni kita panggil ni? Skeletal condensed expanded yang saya lukis ni. Skeletal. Good. Inilah skeletal structure. Ini skeletal structure. Tapi kalau you guys nak lukis condensed pun boleh, nak lukis expanded pun boleh kan. So tapi sekarang ni kita tak nak fokus pada ni. Kita nak fokus pada dia punya ada tak ada cis-trans isomer tu. Yang pertama kita tengok kelas. Okay. Tengok pada this carbon, carbon number 1. Carbon number 1 bonded dengan apa? Dia bonded dengan CH3, dia bonded dengan H. Nampak? Carbon number 2 pun dia bonded dengan CH3, dia bonded dengan H. Maksudnya carbon yang terlibat dalam ring ni, so dia bonded dengan dua group of atoms yang berbeza. Betul tak? Jadi syarat pertama dah penuh, dah fulfill lah bentuk ring. Dan syarat yang kedua pun dia juga fulfill juga. So apa? Dia ada dua atom yang berbeza bonded to the same carbon. So that's why this 1,2 dimethyl cyclohexane dia akan ada a pair of cis-trans isomer. Dan ingat kelas, untuk cyclic compound ini, bila kita nak lukis kan, cis-trans isomer ni, kita kena lukis dia dalam bentuk 3-dimensional. Macam mana jadikan dia 3-dimensional? Okay, dia macam ni. Kelas, buat macam ni. Jadi dalam case ni, first you lukis dulu hexagon ni, and then you guys just buat garis lurus like this. Ini kalau you guys susah nak imagine structure ni kan, you guys bayangkan macam ni tau. Ini macam apa? Ini macam kerusi, guys tahu kan kerusi, chair. Kerusi tu dia punya tempat kita duduk tu, bentuk dia adalah hexagon. Dan kerusi ni guys, ada dua kaki saja. Sebabnya kerusi kena ada 4 kaki macam ni kan. Ini dia ada 2 kaki saja. Macam itulah, tu dia katakan 3-dimensional. 3-dimensional. Ataupun kalau siapa yang tak nak buat macam ni, you guys boleh juga lukis macam ni. Kan? Let's see buat macam ni kelas. Ini pun boleh juga. Like this, CH3. So ini pun CH3. So sini H, sini H. Dan ingat dia mesti 1, 2. 1, 2. Kalau siapa yang buat macam ni, dia buat satu dekat sini, satu lagi dekat sini, betul ke salah? Salah. Salah. Sebab apa? Ini position berapa ni? 1, 2, 3, 4.
ini 1,4 dimethyl. Ini 1,4 dimethyl. Struktur kita 1,2 dimethyl. Jadi berhati-hati guys bila you lukis. Okey, jadi kalau you lukis macam ni kan. Jadi kita akan ada apa ni? Cis ke trans? Ini cis ke trans? Yes, ini adalah cis isomer. Ataupun cis 1,2 dimethyl cyclohexane. Dan kalau you nak buat trans, just opposite kan lah. Tak kisahlah you guys nak opposite kan sebelah kiri ke sebelah kanan, itu tak ada masalah. Yang penting kedudukan methyl, okay, dalam kes ini methyl lah. So methyl itu mesti berada pada opposite side. So kita akan ada trans 1,2 dimethyl cyclohexane. Okay, kelas Alright, ini satu contoh. Okay, contoh yang seterusnya. Sebelum saya tamatkan lesson ni Okay, so kita ada example yang kedua. Identify the cis trans isomers untuk 1,3 dichlorocyclopentane. Okay, so bila you lukis, cyclopentane bentuk pentagon kan. So kita akan ada pada carbon number 1 dan carbon number 3 akan ada 2 chlorine atoms. So bila you guys lukis, kalau cis isomer, dia akan jadi macam ni. Kenapa? Sebab ini kan 1, 2, 3, nampak tak? So 1,3. Kedudukan ni 1,3 dichlorocyclopentane. Tapi sebab chloro berada pada same side, dua-dua dekat bawah, so dia adalah cis. Ataupun kalau you guys tak nak, you guys boleh buat dua-dua chlorine dekat atas, dua-dua H dekat bawah. Sama juga. Itu juga adalah cis isomer juga. Jadi kalau untuk trans, plus inilah dia. Nampak? Satu chlorine dekat bawah, satu lagi chlorine dekat atas, tapi position dia masih lagi pada 1, 2, 3. Nampak tak? 1, 3. Ini dia punya trans isomer ataupun trans 1,3 dichlorocyclopentane. Alright kelas, kita pun dah pukul berapa dah ni? Oh dah pukul 11.50 dah. Okay, jadi saya stop dekat sini. Okay, nanti dalam next lesson kelas, okay, kita akan sambung lagi. Kita akan tengok guys, sebenarnya tak semua alkenes kita dah bincang tadi kan. Walaupun alkenes boleh berlaku cis trans isomer, tapi tak semua alkenes, tak semua cyclic compounds ini boleh exhibit cis trans isomers. Nanti kita akan sambung lagi. Kita akan tengok contoh-contoh dia dalam your next lesson nanti kelas.